5, 4, 3, 2, 1, go! Persaingan politik kini membuka ruang kepada peralihan dominasi parti politik Melayu. PRU ke-15 memberi mesej bahawa pengundi menganggap UMNO BN bukan lagi pelindung sejati buat Melayu dan Islam. Kemunculan Perikatan Nasional yang memperoleh kerusi Melayu terbanyak berbanding UMNO menunjukkan peralihan kuasa politik Melayu hampir lengkap kepada bentuk yang baru. Pilihan raya negeri di 6 negeri tidak lama lagi bakal memberi gambaran baru parti politik yang popular dalam kalangan orang Melayu. Namun yang menjadi persoalannya adalah parti Melayu yang mana satu. Rentak pengundi Melayu tidak banyak berubah sejak PRU yang ke-12 pada 2008 sehinggalah PRU yang ke-15 pada 2022. Pola pengundi Melayu sentiasa bertentangan dengan isu-isu nasional. Kalau berubah pun hanya beberapa peratus di kerusi-kerusi Melayu dan kerusi marginal. 3 PRU sebelum ini menunjukkan berlakunya perubahan dominasi Parti Melayu lama kepada Parti Melayu yang lain. Parti Melayu dan Islam yang setakat ini konsisten dan mempunyai momentum dalam PRU adalah Parti PAS. Pertukaran rakan gabungan Parti PAS dari Pakatan Rakyat PR, Muafakat Nasional MN pada 2019 dan Perikatan Nasional PN tidak menjejaskan reputasi parti itu dalam pilihan raya nampaknya. Malah sebaliknya, Parti PAS menjadi rakan yang penting dalam memperkukuh mobilisasi sesebuah gabungan dalam parti tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang yang berbeza, Parti PAS masih memenangi kerusi parlimen di pantai timur dan utara selain berjaya merampas semula Terengganu daripada UMNO BN ketika bertanding secara solo pada PRU ke-14. Pada PRU ke-15, PAS memperoleh kerusi terbanyak di Dewan Rakyat berbanding semua parti yang bertanding iaitu sebanyak 49 kerusi diikuti oleh parti DAP sebanyak 40 kerusi. Manakala di negeri Perak dan Pahang, PAS hampir menubuhkan kerajaan. Buat pertama kali juga, PAS dan Perikatan Nasional berjaya membentuk kerajaan Perlis setelah berpuluh tahun diperintah oleh UMNO BN. Fenomena gelombang hijau secara tersurat dan tersirat hanya bermaksud pertukaran dominasi parti politik Melayu baru di era ini. Namun, kekuatan PAS menjadi parti popular Melayu masih belum terjawab dan teruji lebih-lebih lagi dalam pilihan raya negeri. Kemenangan UMNO BN dalam pilihan raya negeri Melaka dan negeri Johor dengan majoriti yang besar menunjukkan parti itu masih ada penyokongnya yang asas meskipun PAS dan Perikatan Nasional mengikuti rapat di belakang. Sekiranya momentum UMNO BN diteruskan, ia akan menimbulkan lagi persoalan tentang kekuatan parti PAS dalam kalangan pengundi Melayu. Parti UMNO masih mempunyai daya tarik kepada orang Melayu untuk menyokong semula parti tersebut. Imej UMNO yang memiliki pengalaman mentadbir negara adalah tawaran yang terbaik yang boleh diberikan kepada orang Melayu. Manakala sebahagian besar orang Melayu masih mempercayai konsep kerajaan Malaysia yang bersifat majmuk dan mampu memberi pulangan ekonomi lumayan buat mereka. Pengundi Melayu juga masih memandang tinggi pemimpin-pemimpin Melayu yang berkarisma dan boleh diterima semua masyarakat serta komuniti dunia. Perkara ini masih lagi wujud dalam kerangka Parti UMNO. Namun begitu, isu integriti yang UMNO hadapi telah meminggirkan pemimpin Melayu terbabit. Sebaliknya, PAS pula nampaknya masih tidak meyakinkan untuk menampilkan pemimpin-pemimpin yang boleh mentadbir dengan jawatan utama Waima bagi mengisi tempat sebagai timbalan Perdana Menteri sekalipun, apalagi Perdana Menteri. Perkara ini memang telah terbukti apabila tidak ada seorang pun daripada pemimpin PAS yang diangkat sebagai Menteri Kanan sewaktu mereka berada dalam kerajaan selama 33 bulan di bawah 2 pentadbiran Perdana Menteri. Jika menjadi kerajaan sekalipun, Parti PAS sukar keluar dari zon selesa untuk mengangkat isu-isu besar selain daripada retorik dan fahaman sempit agama dan perkauman. Oleh itu, disebabkan ketandusan imej pemimpin birokrat dan moderat, Parti PAS terpaksa bergantung kepada parti Melayu yang lain seperti Parti Bersatu dan Parti UMNO menjadi pemimpin kanan dalam kerajaan yang ada mereka di dalamnya. Dilema yang dihadapi oleh Parti PAS ini sebenarnya
tidak banyak berbeza dan ada persamaan dengan apa yang dihadapi oleh parti DAP. Ironinya, kedua-dua parti terbabit merupakan musuh ketat untuk tempoh waktu yang sekian lamanya. Yang pertama, kedua-dua parti sukar menonjolkan kepimpinan yang berwibawa menjadi calon Perdana Menteri. Manakala yang kedua, parti PAS dan DAP lebih suka berjiwa kecil untuk menjadi sebuah kerajaan. Kemungkinan itulah sindrom parti politik yang memenangi banyak kerusi parlimen di Malaysia, iaitu gemar menjadi kerajaan dan bukan pemimpin dalam kerajaan. Ironinya lagi, parti PAS dan DAP lebih dominan serta efektif di peringkat kerajaan negeri. PAS kini tidaklah begitu selesa. Kes rasuah yang membelenggu Parti Bersatu sekarang boleh dibaca sebagai liability buat PAS untuk memasuki gelanggang pilihan raya negeri. Baru-baru ini, pertemuan pemimpin PAS dengan Tun Mahathir Mohamad untuk menandatangani Proklamasi Melayu adalah isyarat yang jelas bahawa Bersatu tidak diharapkan parti itu untuk memiliki pemimpin yang boleh menarik sokongan Melayu yang lebih besar, khususnya di negeri Kedah. PAS kini dilihat terbeban dengan kes mahkamah Parti Bersatu yang mencalarkan integriti parti itu pada pandangan pengundi-pengundi Melayu. Justeru, apakah kita akan melihat parti PAS cuba untuk memujuk Tun Mahathir untuk sekurang-kurangnya menyertai semula Parti Bersatu ataupun melamar bekas Perdana Menteri itu menjadi ahli PAS? Ada kemungkinan Bersatu akan ditinggalkan oleh parti PAS, sama seperti tindakan PAS meminggirkan UMNO ketika Najib Razak dibicarakan serta selepas mereka mendapat kuasa ekoran langkah syaitan. Pun begitu, dilema parti PAS kini tidak bermaksud UMNO mampu berdiri gah semula dengan serta-merta. Kedudukan UMNO dalam kerajaan kira-kira sama seperti Parti Bersatu dalam Pakatan Harapan pada 2018 dahulu. Lemah, kerdil tetapi cuba menjadi dominan. Mesej yang disampaikan oleh segelintir pemimpin Pakatan Harapan yang mahu melihat UMNO menang besar dalam PRN adalah suatu bentuk tekanan yang pernah diberikan ke atas Parti Bersatu ketika mereka menghadapi siri pilihan raya kecil selepas PRU ke-14 lalu. Ia adalah persekitaran yang berlaku sebelum Parti Bersatu mengambil langkah meninggalkan Pakatan Harapan, konon-kononnya atas alasan Melayu tidak lagi menyokong Putrajaya. Perlu juga diakui bahawa pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan haruslah bersikap realistik. Imej Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi masih belum pulih, manakala sikap parti itu yang sukar berubah tidak akan menarik banyak undi Melayu kepada Kerajaan Perpaduan Madani. Daripada mengharapkan UMNO menang besar dalam PRN, cukuplah menyasarkan parti itu mampu mempertahankan kerusi mereka di DUN yang dimenangi pada PRU ke-14 lalu dan pada masa yang sama cuba menawan kerusi Parti Bersatu bagi pihak kerajaan. Apa yang lebih penting buat Kerajaan Perpaduan sekarang ialah memastikan Parti UMNO tidak bertindak seperti Bersatu, iaitu keluar meninggalkan kerajaan dan membentuk blok Melayu yang lain. Dalam ayat yang lebih mudah atau Masa mudah? UMNO perlu menunjukkan semangat setia kawan dalam Kerajaan Perpaduan sehingga tamat penggal sekarang, biar apapun keputusan yang mereka capai dalam pilihan raya negeri tidak lama lagi. Artikel ini telah diambil daripada penulisan saudara Fakhrul Razi Rashid yang diterbitkan pada 16 Mei 2023 dengan tajuknya Dilema Parti PAS bergantung pada Parti Melayu. Sekian, selesai. 5, 4, 3, 2, 1, go!